kita tahulah yang actually dakwah ni dia ada bukan kata terus direct kepada message dakwah tu, tapi dia ada tahap-tahap ni kita nak kena, yang pertama tu kita kena kenali ta'aruf. Maksudnya kita tahu orang ni boleh bawa dakwah ke tak, macam tu. Okay, lepas tu lepas kita kenali dan kita detect apa semua, kita membangunkan iman dia yang lesu, bukan iman orang kafir bukan orang kafir tapi kita pilih iman yang lesu tu, kita bangkitkan. Lepas tu yang ketiga, bantu baiki diri. Lepas tu yang keempat, saya terlampah point. Okay. Yang kelima, Muslim bukannya sendiri-sendiri. Maksudnya bukanlah buat amal secara fardi. Suntik apa ni? Suntik apa tu? Suntik fikr. Oh, ibadah yang syumul Okay, betul. Okay, right. Yang kelima, Muslim ni bukannya sendiri-sendiri. Okay. So sebenarnya nak fokus kalau part macam mana, bila dah baru tahu part DF ni, fokus yang part awal-awal tu kan. Sebab kita ni baru fasa yang barulah kan. So kalau masuk part yang ke-5 dan sampai 7 tu bukan keutamaan sebenarnya. Yang penting kita lalui yang part pertama, kedua, ketiga lah. Yang penting. Okay, alright. So insyaAllah untuk sesi yang kedua ni akan diteruskan oleh Abang Syakir. So tanpa buang masa, anda persilakan, insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar jelas ke? Suara, gambar okey? Jelas. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma amin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Abang Nik dan ikhwah yang dikasihi Allah SWT semua. Jadi kita sambung sesi pertemuan bulanan ini untuk hari kedua pada malam ini. Topik dakwah fardiyah kan. So alhamdulillah, semalam kita dah bincang dengan Dr. Nas satu perkongsian maybe agak theoretical, tapi insyaAllah dia sebagai guidelines lah. Macam Dr. Nas cakap kan, setiap soalan-soalan yang kita tanya semalam, dia tidak ada formula ataupun jawapan yang spesifik. Sebab sebenarnya dakwah fardiyah ni pun satu ijtihad daripada Syekh Mustafa Masyur untuk mudahkan kita mencenderungkan orang itu kepada Islam kan. Dia bagi step-step yang kita tak perlu terlalu gopoh, tapi ada step yang jelas lah. Tapi sebenarnya yang paling penting bukanlah kita tahu benda tu kan. Yang penting lah kita belajar dan kita from experience tu lebih banyak lah kita akan belajar seni-seninya kan. Cuma pada malam ni kita sambung sikit lagi. Sesi malam ni lebih pada Abang nak share satu hadis Nabi SAW, yang mana dalam hadis ini dia akan berkongsi kepada kita sedikit motivasi lah kenapa kita nak buat kerja dakwah ni kan. Selain daripada kita faham satu kewajipan untuk orang yang faham Islam, untuk orang yang faham tujuan hidup. Jadi maybe perkongsian malam ni dia takkan touch on dakwah fardiyah, tapi satu point yang boleh booster lah kita kenapa kita sebenarnya bersungguh-sungguh nak mencari orang, berkongsi Islam dengan seorang yang lain. Jadi kita akan tengok satu hadis Nabi, dan dalam hadis ni kita akan kupas sikit lah sebagai bekalan bersama-sama kita insyaAllah. Okey. Jadi hadis ni telah pun dijadikan satu sumber utama seorang syekh, nama dia Syekh Hamam Sa'id.
dia telah ekstrak hadis daripada hadis yang panjang ini. Satu hadis, nanti kita akan tengok hadis tu. Dan dia keluarkan satu kaedah. Kaedah ni adalah prinsipal dalam memahami dakwah. Based on hadis ini, iaitu kaedahnya apa? Dalam buku dia, dia letakkan kaedah ni nombor 2 lah. Okay. Kaedah tu berbunyi, macam mana baca tu Naim? Baca sikit Arabic dia. Tes orang Arab ni. Hadis ni tak boleh rekod. Tak baca kaedah tu. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Okey, masya-Allah kan. Ada kadang-kadang dengar orang sebut la in yahdiyallah. Kadang-kadang sebut li an yahdiyallah. Mungkin ada dua sebutan ataupun baris yang bezalah. Tapi nak ceritanya hanya sesungguhnya li an yahdiyallah, bahawasanya yahdiyallah, bila Allah SWT memberi petunjuk dengan engkau bika rajulan wahidan, dengan usaha engkau seorang lelaki, rajulan wahidan, walaupun hanya seorang lelaki, itu khairul laka min humurin ni'am, itu jauh lebih baik daripada unta merah. Walaupun kita sebenarnya tidak boleh memberi petunjuk. Okay. Petunjuk ini adalah satu hak mutlak Allah SWT, ataupun hak prerogatif Allah SWT. Dia akan bagi yahdi, memberi petunjuk kepada siapa yang man yasha' kan, orang yang dia kehendaki. Hatta Nabi SAW sendiri pun tidak boleh memberi petunjuk kepada orang-orang yang baginda sayang. Kisah yang popular adalah baginda sangat-sangat berhajat. Bukan. Ini di luar daripada topik dakwah Fadiyah Lafaz. Kita nak cerita hari ni satu poin daripada hadis ni lah sebenarnya, sebagai booster untuk kenapa kita ni berdakwah in the first place kan. Melengkapi kita belajar tentang tarbiyah ataupun dakwah Fadiyah. Okey, jazakallah Imran besarkan. Tadi apa poinnya? Nabi SAW sendiri pun tidak boleh memberi petunjuk kepada orang yang baginda sayang. Kisah yang paling popular adalah kisah baginda sangat-sangat berkehendakkan bapa saudara dia Abu Talib untuk masuk Islam. Sampailah Allah SWT menurunkan satu ayat khusus memberi kefahaman kepada Nabi bahawa innaka la tahdi man ahbabta. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innaka, engkau, la tahdi, tidak boleh memberi petunjuk, man ahbabta, kepada orang-orang yang kau sayangi. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah SWT yang memberi petunjuk pada siapa yang Allah Taala kehendaki. Walaupun begitu, walaupun kita tidak boleh memberi petunjuk, itu bukan alasan untuk kita berusaha bersungguh-sungguh sampai orang tu possible mendapat petunjuk daripada Allah SWT kan. Kita tak boleh gunakan hadis kisah Nabi tadi ataupun Al-Quran tadi, kita kata saya tak boleh, kalau macam tak boleh lawan, sebab mungkin orang tu tak akan dapat petunjuk pun. Faham? Ada orang akan ada guna alasan, buat apa kita nak buat kerja dakwah, nak DF dia kan, sebab bukan kita boleh bagi hidayah. Kalau Allah nak bagi, Allah bagilah. Itu salah faham. Itu salah faham kan. Kalau kita nak kita biarkan orang itu dengan fahaman lah, nanti kalau Allah nak bagi hidayah kat dia, Allah akan bagi juga. Baik kita biar je, kita jaga diri kita je. Ini salah faham lah. Walaupun Allah Ta'ala akan bagi itu, tetapi ada ganjaran bagi mereka yang menjadi perantara. Based on hadis inilah. Dia kata, bila Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada seorang lelaki, dengan usaha kamu tu, bika tu melalui engkau. Sebab petunjuk Allah SWT ni, dia tidak akan jadi magical kan. Mungkin ada orang yang dia macam tiba-tiba tersilap waktu, bangun bermimpi, dapat hidayah. Possible berlaku. Tapi most of the times, orang cenderung kepada Islam ni kerana usaha orang lain. Kerana ada intermediaries antara dia dengan Allah SWT kan. Usaha pada pendakwah, cikgu-cikgu dia mungkin, mak ayah dia mungkin yang mencenderungkan dia. So ada peranan manusia kat situ kan, ataupun para da'i lah. Jadi kalau kita menjadi asbab seorang lelaki sahaja ni mendapat petunjuk daripada Allah SWT, itu kata hadis ni jauh lebih baik daripada unta merah. Masya Allah. Satu perbandingan, unta merah ni ibarat macam haiwan tunggangan yang sangat mahal lah pada zaman itu. Mungkin hari ni kita boleh bayangkan kereta Lamborghini ke, Ferrari ke, tak tahulah kereta apa yang canggih di Jerman kan. Maksudnya, itulah ganjaran dia.
Ada hadis lain menyebut khairul laka minan dunya wa ma fiha. Dalam riwayat lain menyebut lebih baik daripada engkau mendapat dunia dan seisinya. Jadi hebat sebenarnya usaha-usaha kita nak cuba mencenderungkan orang kepada Islam. Walaupun seorang sahaja yang kita berjaya. Ini penting. Sebab tu kita kata, buat DF ni kan seorang kan. Dakwah fardi, seorang. Rasa macam tak baloi lah. Bila kita nak nak kumpul crowd, nak Islamkan negara, kalau kita hanya fokus orang. Tak, sebenarnya kumpul crowd, fokus nak punya negara tu adalah matlamat duniawi kan. Tapi walaupun hanya seorang kita berjaya mampu tarik, itu dah cukup baik sebenarnya. Jadi kita kena ada mindset, walaupun seorang yang member kita dekat tepi kita tu, that one particular person matters most. Very matters lah. Every single person sangat bernilai. Sebab mungkin daripada dia seorang tu, dia kahwin, dia akan sampaikan Islam yang baik pada keluarga dia, dapat 5 orang anak. Daripada 5 orang anak tu akan kahwin, sekembang, dapat lagi 5 family kan. Lepas tu dia akan grow. Maybe in 1 century, satu kampung tu adalah orang yang bagus Islam dia kerana seorang tadi. Sebab dakwah ni dia jalan panjang. Jadi kita kena fikir dengan hadis ni dia memberi kita satu perspektif bahawa seorang pun berharga. So jagalah dia betul-betul kan. Kalau especially di overseas lah. Bila kita ada pool kawan-kawan yang sedikit yang Melayu, yang Muslim yang kita boleh nak campur Islam, kita kena buat betul-betul lah. Sebab every single of us tu sangat bernilai di dalam pertimbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so kita tengok next slide. Apa konteks hadis ini? Hadis ini sebenarnya disebut oleh Nabi SAW dalam peperangan Khaybar. Di dalam peperangan Khaybar, Nabi memilih siapakah sahabat. Nabi tanya siapakah sahabat yang nak ambil pedang ni dan dia akan memuliakan agama Allah SWT pada esok hari. Pada malam tu Nabi sebutlah. Jadi dalam cut story short, Nabi serahkanlah panji atau pedang itu kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maksudnya Nabi appoint dia lah untuk lead peperangan Khaybar the next morning tu, the next day. Jadi Ali bertanya pada Nabi SAW. Ali tanya, untuk apa aku memerangi manusia? Soalan Ali ni pelik sikit kan. Takkanlah Ali tak tahu. Soalan yang sangat basic lah. Takkan dah datang perang dan nak dapat senjata. Tiba-tiba tanya balik kan. Tapi soalan ni bagus. Sebab dia bagi semula mindsetting yang betul. Kenapa kita perang? Mesti Ali dah tahu. Tapi soalan Ali ni bagus sebab dia akan memberi reminder kepada semua sahabat-sahabat lain kenapa asal kita berperang. Nabi kata, adakah kami berperang sehingga mereka menjadi seperti kita? Sabda Nabi SAW, hati-hati. Dia kata apa? Faqala, tak nampak sikit sini. Nabi kata, Uqatilan nas nuqatiluhum hatta yakunu mithlana. Faqal, adakah kita akan memerangi mereka sampai mereka menjadi yakunu mithlana seperti kita? Maka Nabi SAW menjawab, faqal ala rislik. Relax. Sebenarnya kita ni memerangi mereka. Cuba ke tepi sikit Imran. Dia tak boleh pergi. Okay, sorry. Nabi kata, tak sebenarnya kita ni bukanlah nak perang mereka sangat sebenarnya. Maksudnya bukanlah option pertama pergi nak bunuh mereka, tak. Tapi Nabi kata, relax, ala rislik. Kita tiba di kawasan mereka, kemudian pergi beritahu mereka kepada Islam dan khabarkan kepada mereka apa yang dimestikan atas mereka. Demi Allah. Bahawa Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala memberi hidayah kepada seorang lelaki, lebih baik bagimu dari seekor unta merah. Jadi hadis tadi yang kita bincang, disebut oleh Nabi dalam konteks perang sebenarnya. Maknanya sahabat ni pergi perang dengan vision bukan nak perang, nak bunuh. Tapi pergi dengan vision, kita nak kena Islamkan dia dulu sebenarnya. Kita nak jadi perantara dia dapat petunjuk. Mereka ni bukan orang yang gila nak pancung orang kan. Bukan pergi dengan aku dah aim orang ni, aku nak bunuh dia, nak potong kaki, tak ada. Tapi mereka pergi dengan keluar berperang ni yang penuh emosi kan. Still dalam keadaan peringatan, dalam keadaan conceptually mereka faham pergi ni sebenarnya kita nak sampai ke Islam. Kan? Perang adalah the last option. Sebab kalau kita perang dia mati, dia masuk mana? Bukan Islam masuk neraka. Jadi kalau kita menyebabkan dia masuk neraka, apa beza kita dengan syaitan kan? Syaitan pun nak mengasuh anak Adam masuk neraka. So, ini adalah satu view yang baiklah. Hatta
dalam kes mereka reject, mereka yang marah kita, kita paksa kita perang kan. Itu adalah the last option lah. Tetapi Nabi bagi gambaran bahawa sebenarnya kita ni perang pun untuk sampai ke Islam, pastikan mereka dapat tunjuk. Ini kalau perang, kita bukan nak perang dengan orang kita ni kan, kita nak menyantuni mereka. Sebab Nabi katalah dekat hadis ni, Nabi pun keluarkan hadis tu, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. So Nabi memberi motivasi bahawa kalau seorang daripada mereka sekalipun hanya seorang yang masuk Islam, yang surrender kepada Allah SWT, yang berubah, yang kembali kepada fitrah, itu jauh lebih baik bagi engkau berbanding engkau mendapat seekor unta merah. Masya Allah. So itulah misi kita buat dakwah Ahmadiyah kan. Bukan ajak kepada kumpulan asalnya. Itu macam Abang ni cakap, bukannya prioriti awal kan. Itu hujung-hujung. Kalau dia dah cenderung pada Islam, dia suka apa yang disampaikan, last dia nak pilih kumpulan lain, tak ada masalah. Kan? Yang pentinglah kita bawa dia kepada Islam dulu. Kita bawa dia kepada hidayah. Kita bawa dia kepada Al-Quran. Kita bawa dia kepada beramal dengan solat. Itu yang lebih utama berbanding nak masuk nak join UMNO ke, sister in Islam ke, brother in Islam ke, yang Islam lah kan. Yang bagus lah. Tak kisahlah dia nak join apa, parti buruh ke, apa benda lah kan, tapi dia buat untuk Islam. Yang pentinglah kita sekarang ni bukan nak ajak terlalu grup ke kumpulan sentrik tak. Kita asalnya nak ajak mereka ni mendapat petunjuk daripada Allah SWT, sedar tentang tanggungjawab mereka, sebab kita nak mengejar ganjaran ni, ganjaran humrin ni'am yang dijanjikan oleh Allah SWT. So kenapa kita bincang ni, ada 5 atau 6 poin kenapa menjadi asbab kepada petunjuk itu sangat berharga. Cuba kita tengok next slide. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Jadi kenapa kelebihan daripada proses dakwah amat besar dan agung? Kenapa Allah SWT menjanjikan begitu besar ganjaran walaupun hanya seorang lelaki yang berjaya kita jadikan dia cenderung pada Islam ya. Pertama dia kata, kerana apa yang berlaku itu adalah menyelamatkan orang itu dari neraka dan meliharanya daripada bahang panasnya. Masya Allah. Yang pertama, kenapa besar ganjaran? Sebab bila kita berjaya menjadi asbab dia mendapat hidayah kan, kawan kita tu kan, kita mencenderungkan dia kepada kebaikan, kepada Islam, kepada beramal dengan Quran, kita telah mengeluarkan dia daripada potensi dia masuk dalam neraka. Kita pun tak sure lah kita masuk neraka syurga, kita doakan kita masuk syurga kan. Kita pun tak nak masuk neraka, wa'alaikumsalam min zalik. Tapi ada orang-orang yang kita rasa, bukan kita judge secara fizik, secara physically, secara surface-nya, secara zahirnya, kalau dia beramal dengan keadaan begitu, mungkin keadaan dia tidak akan berakhir dengan baik kan. Mungkin contoh dia berzina ke, dia minum arak ke, dia tidak solat ke, dia memang tak beramal dengan amal Islam. Kita rasa tak, kita bukan nak judge, tapi kita rasa, tak betul kawan aku buat ni. Kan? Kalau dia berusaha macam ni, dan dia meninggal dalam keadaan macam ni, kita kena rasa kesian sebab dia ada potensi masuk ke neraka. So, bila kita menjadi asbab dia mendapat hidayah, ini kelebihan dia. Sebab itu Allah Ta'ala bagi ganjaran besar. Sebab kita telah mengeluarkan dia daripada potensi anna fi zalika intiqaza. Kerana pada itu dalam dakwah itu adanya intiqaz, al-inqaz, adalah penyelamatan. Hello. Ya. Okay. Tak. Saya ada masalah internet. Sorry. Sama-sama. Baik. So sebab step yang pertama, bila kita menjadi asbab seorang yang mendapat hidayah, kita telah pun menyelamatkan dia lah. Kan, adanya al-inqaz ataupun intiqaz. Selamatkan dia daripada jurang api neraka, masuk ke dalam possible ke dalam syurga Allah SWT. Itu besar tu. Perpindahan sangat besar kan. Daripada orang jahat, orang yang berpotensi ke neraka, kita pindahkan dia, keluarkan dia menjadi orang yang baik dan masuk dalam kumpulan-kumpulan mereka yang berpotensi masuk syurga. Sebab itu, walaupun hanya kita berjaya selamatkan seorang lelaki, sangat besar kesan dia kan. Sebab itulah ganjarannya besar bagi mereka yang menjadi sebab Allah Ta'ala memberi hidayah pada seseorang. Seorang syekh dia ulas kan, dalam peristiwa semut-semut, dalam peristiwa Nabi Sulaiman, dalam surah An-Namlu, Nabi Sulaiman mengarahkan tentera-tentera dia berkumpul. Boleh capture tak peristiwa tu dalam surah An-Namlu kan? Mungkin pernah jumpa kan surah peristiwa tu? Boleh ke ingat ke surah tu? Boleh imagine tak kisah tu?
Semua ada tak Si- kisah tu dalam kepala? Kisah apa? Kisah Nabi Sulaiman menghimpunkan tentera-tentera dia dalam surah An-Naml. Betul. Khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Bila Nabi Sulaiman menghimpunkan tentera dia, ada seekor semut ni, dia kata dekat semut-semut lain, ya ayuhan namlu, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke dalam masakinakum, tempat-tempat tinggal kamu, jangan berkeliaran di luar. Kenapa? Mungkin boleh jadi kamu ni, janganlah sampai kamu la yahtimannakum Sulaiman, kamu dibinasakan oleh Sulaiman dan tentera-tenteranya dalam keadaan mereka tidak sedar. Okey. Semut ni punya dialog, dia nak selamatkan semut-semut yang lain supaya tak terbunuh, mati sia-sia lah. Dan bila peristiwa ini di-quoted dalam Al-Quran, sebenarnya satu dialog yang bermakna. Sebab kalau dialog tu tak ada makna, tak akan masuk dalam Al-Quran kan. Maksudnya usaha semut tu nak selamatkan kawan-kawan di dunia dia, itu pun diiktiraf oleh Allah SWT. Walhal semut-semut ni kalau dia mati pun dia tidak akan dihisap. Tetapi kerana dia punya mesej tu lah besar kan. Masuk, bagi peringatan. Selamatkan diri kita. Kerana usaha selamatkan dunia tu pun dah dipuji oleh Allah SWT. Apatah lagi manusia ini, kan, dia menjadi asbab manusia lain mendapat hidayah, dan manusia lain tu selamatkan mereka daripada masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam syurga kan. Wah, Masya Allah. Sebab itu, apa-apa usaha nak cenderungkan orang kepada Islam, sangat hebat di sisi Allah SWT. Sangat agung. Sangat terpuji. Banyak lagi kisah-kisah lain yang Allah Ta'ala ceritakan usaha-usaha ini, walaupun usaha-usaha tu akhirnya tak berjaya pun, tapi diceritakan usaha tu, sebab usaha tu dipuji. Kan? Contohnya apa? Kisah dalam surah Yasin kan. Hababun Najjar. Dia memberi seruan kepada kaum dia daripada kota yang jauh dia berlari. Dia kata apa? Ikutilah rasul-rasul itu kan. Kenapa ayat dia? Dia kata apa? Qalu ya apa? Dia datang daripada kota yang jauh. Min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Kan dia kata apa? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ikutilah kaum. Ikutlah orang yang membawa ajaran. Rasul-rasul yang datang tu. Ittabi'ul mursalin. Surah Yasin ya. Eventually orang kaum dia tidak ikut pun kata-kata dia. Akhir sekali dikatakan dalam surah tu sambungnya, Habibun Najjar ni pun mati, kena bunuh, dan Allah Ta'ala shift pada ayat berikutnya, dialog dia dalam syurga dah. Maksudnya tak efektif pun, bukanlah tak efektif, tak berhasil lah kan, tapi besar ganjaran dia sebab usaha dia tu dinilai oleh Allah Ta'ala dan dia diberikan syurga kerana usaha nak selamatkan kaum dia itu. Boleh ke kita nak buka sikit ayat tu? Surah apa ya? Surah Yasin, surah ke-36, ayat ke, siapa boleh tolong bacakan ayat tu? Kita tengok sama-sama. Yasin. Yasin. Ayat berapa? Wajah Amin Aqsal Madinati Rajulun Yas'a. Ayat 28 tu. Sampai 28. 38. 20 sampai 27. Nak ayat tu je, ayat yang 4 tu je. Wajah Amin Aqsal Madinati Rajulun Yas'a. Ayat Baca sikit 20. nak ni. Boleh? Sampai udkhulu apa? Jannah tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. Okey, boleh bacakan maksud dia tak? Panjang Dan semasa rasul-rasul itu diancam, datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari, lalu memberi nasihat dengan katanya, wahai kaumku, turutlah rasul-rasul itu. Turutlah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan, sedang mereka adalah orang-orang mendapat hidayah petunjuk. Dan apabila ditanya, sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka jawabnya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku dan yang kepadanya lah aku dan kamu semua akan dikembalikan? Patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain dari Allah? Sudah tentu tidak patut. Kerana jika Allah yang mampu hendak menimpakan daku dengan suatu bahaya, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan daku. Sesungguhnya aku kalau melakukan syirik, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah nasihatku. Setelah ia mati, lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Ia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Masya Allah. Jadi ayat ni cerita tentang lelaki tadilah yang dikatakan namanya Habib bin Najjar, yang dia datang daripada kota yang jauh memberi peringatan pada kaum tu untuk ittabi'ul mursalin kan. Dia pun ceritalah mesej sekian. Kemudian Al-Quran shift pada satu ayat, dia kata qila dakhulul jannah. Tiba-tiba kan dikatakan pada lelaki itu, diucapkan pada dia qila udkhulul jannah. Jadi ulama tafsir membuat penafsiran bahawa lepas lelaki itu memberi peringatan, dia kena pukul sampai dia terbunuh. Dia syahid lah. Maknanya orang tak dengar lah dia cakap. Tetapi walaupun tak ada hasil, ni cerita lain kan, dia tak dapat hasil pun, kerana kesungguhan dia itu besarnya ganjaran sebab nak selamatkan kaum tersebut kan. Dan dia diserukan qila udkhul jannah. Dan dalam syurga dia kata qala ya laita qaumi ya'lamun lima ghafara rabbi waj'alni muqamin. Sampailah ayat kan. Dia kata alangkah ruginya kalau kaum aku tak beriman kan. Dia telah menikmatilah syurga tu dan dia rasa rugi kalau kaum dia tidak mendengar apa yang dia sampaikan sebab apa mesej dia sampai tu betul. Dan dia telah menikmati syurga dah masa tu. Tapi dia telah dibunuhlah. Nak ceritanya Allah SWT memberi ganjaran sangat besar. Walaupun eventually usaha dia tu macam tak ada orang yang terima ketika itu kan. So ini poin pertama kenapa kita bersungguh-sungguh nak apply dakwah Fadiyah ni lah. Walaupun hanya seorang lelaki yang kita boleh cuba kan. Kawan ke, housemate ke, schoolmate ke sebagainya. Tengok sikit poin kedua boleh, Imran. Tadi dikatakan poin yang kedua, tadi yang pertama kan. Yang pertama kita memindahkan dia daripada potensi dia masuk neraka kepada dia masuk syurga lah. Kita menyelamatkan dia. Yang kedua adalah dia kata based on hadis Nabi. Nabi kata yaqul Nabi SAW ad-dal al-khair kafa'ilahu. Seorang pemberi petunjuk tu, yang seorang pemberi petunjuk kepada kebaikan adalah sama seperti mendapat pahala sama seperti pelakunya. Maksudnya apa? Dia kata semua kebaikan yang dilakukan oleh orang yang mendapat hidayah tadi, maka da'ilah penyebab kepada semua itu dan melalui jalan hasil tunjuk da'i tadi. Maka bagi da'i itu, dia mendapat pahala sama seperti pelakunya. Besarnya, bestnya bila kita menjadi asbab seorang itu mendapat hidayah. So apa-apa kebaikan yang orang tu buat lepas tu, kan, kita mendapat ganjaran dia. Sebab kita telah menjadi punca dia tu nak berubah. Walaupun kita punya usaha sikit je, kita just tune sikit je kan, touch the heart sikit je. Sebab kita adalah part of the process dia berubah. So semua kebaikan yang dia buat selepas dia berubah tu, katalah kita cerita tentang Quran, sambil tu kita ceritalah, kita ajak contoh kita berdakwah dia kan, kita berjaya membangkitkan iman dia,
Kita ada cerita dia tentang solat, jaga Al-Quran. So, kata dia tersentuh dan dia berubah. Dan dia buat lebih daripada apa kita cakap kan. Dia baca Quran bagus, dia cuba hafal Quran. Semua yang dia buat tu, kita dapat pahala dia. Masya Allah. Best tu. Walaupun ketika itu kita mungkin tak buat benda tu. Dia kata adal, dal kat sini dah petunjuk, pemberi petunjuk tu. Pemberi dalil ke dalil ni dah petunjuk. Adal ni orang yang memberi petunjuk. Bukanlah makna kita bagi petunjuk, tapi kita yang menjadi asbab kepada petunjuk tu kan, kepada kebaikan, mendapat pahala seperti pelakunya. Alal khair kafa'ilahu kan. So that's why kita semangatlah nak menambah bilangan mad'u. Nak cuba mencenderungkan kawan-kawan kita kepada kebaikan. Kita kena nampak benda ni kan. Sebab dia akan menjadi aset-aset yang sangat berharga kepada kita. Passive income lah. Kalau orang kat dunia hari ni duk cari apa, investment yang boleh menjana pendapatan secara pasif, masuk hantar ke BSP sikit, masuk koperasi tu sikit, unit trust lah, apa benda-benda lagi kan, melabur situ melabur sini, sebab nak dapatkan income yang pasif. Duduk rumah saja income masuk. Tapi itu dekat dunia. Ada satu kerja, satu janji, satu perjuangan, satu perdagangan yang kita buat ini. Walaupun seorang kita berjaya mencenderungkan dia, semua kebaikan-kebaikan yang dia buat lepas itu kita dapat pahala. Masya Allah. Katalah fail kan, berjaya apa, membina, membentuk seorang kawan je di UTP tu. Tapi asbab tu, kawan tu jadi bagus, dia pun nak buat benda yang sama, dia pun nak jadi orang yang mengajak pada Al-Quran. So every action dia buat tu, kita akan dapat ganjaran dia. Sebab kita menjadi bahagian yang dia cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada Islam. So kita kena nampak ni kan, sebab kita dekat dunia ni sebentar je. Kalau kita nak harapkan pahala based on amalan kita semata-mata, tak cukup lah. Sikit lah kan dari segi timbangan dia. So benda-benda macam ni lah yang akan top up, yang akan memberi beratnya mizan kita di akhirat kelak di hadapan Allah SWT. Umur kita ni paling lama pun berapa? 96 kan ikut Perdana Menteri lah, Tun M. Kita ambil benchmark yang paling tinggi kan. Tapi tak tahulah dalam tempoh lama tu mampu tak kan kita nak buat sebanyak mungkin amal. Mungkin tak dapat kan. Sebab tapi bila kita jadi orang yang mencari amal-amal yang muntij ni, amal-amal yang efisien ni, iaitu mencenderungkan orang kepada kebaikan, mencenderungkan orang kepada Islam, membangkitkan iman orang. Kita meninggal, orang tu buat kebaikan lagi, kita dapat pahala. Dan kalau dia pas lagi kebaikan-kebaikan tu pada orang lain pula, so pahala tu akan grow lah, masya-Allah kan, pada mereka yang menjadi penunjuk tadi lah. Itu poin yang kedua kan. Yang ketiga dia kata kat sini, orang yang mendapat hidayah dari usaha seorang da'i akan menjadi penolong kepada da'i itu. Dia kata amman yahdiya ala yadul da'iyah yakunu aunan lid-da'iyah, akan menjadi penolong kepada da'i itu untuk menyampaikan risalahnya. Ia akan menggabungkan usahanya dengan usaha da'i. Masya-Allah. Ini logik lah. Okay, normally bila kita berjaya cenderungkan dia kepada Islam, nak bekerja kepada Islam juga, dia akan support kita. So dia akan menambahlah usaha tu. Mungkin dekat Messeburg ada seorang asalnya. Tak ada orang berminat kan. Waktu kita bodoh cerita. Imran pun bodoh cerita. Imran ke Messeburg kan. Bertambah lagi 2 orang. Bertambah 2 orang. So bertambah kekuatan tu kan. Tarikan graviti dakwah tu akan kuat. Buat cerita-cerita, tambah orang ketiga, tambah orang keempat. So mereka ni akan membantu kita menambah. Ni logik lah. Akan menambahlah usaha tu kan. Akan menyebabkan dakwah tu punya graviti makin kuat di tempat itu. Sebab kita dah menambah bilangan orang yang akan membantu menggerakkan Islam tu lah di situ. Walaupun seorang, value dia sangat berpenting. Walaupun mungkin dia tu orang yang taklah begitu bukan tak berharga kan. Mungkin dia tak adalah hebat ke. Tapi keberadaan another person sangat membantu sebenarnya. Contoh kisah Nabi Musa AS kan. Dia nak juga ada seorang lelaki, seorang yang support dia, iaitu Nabi Harun. Sebenarnya, bila berjumpa Firaun, Nabi Harun tak cakap pun. Yang berdialog itu adalah Nabi Musa sendiri. Tapi ada somebody else tu, dia very dia akan kita rasa macam strong lah sikit. Kok kan? Ke tak ada? Ke ada kita setengah kita ni suka Lone Ranger. Mungkin kita rasa berseorangan lagi power, tapi sebenarnya pada orang lain, kalau da'i itu berdua lagi dirasa
lagi dia rasa nak pertimbangkan mesej tu. Katalah kan, ada support kan. Katalah Zarik dengan Haziq nak target seorang kawan ni. Kalau Zarik saja yang aim dia mungkin tak rasa apa kan. Tapi kalau Zarik pun aim dia, Haziq pun aim dia, rasa macam Zarik cakap yang sama, Haziq cakap yang sama kan. Mesti dia akan terfikir kan. Betul aku buat silap ni. Kalau orang yang seorang cakap, dia tak akan rasa dia silap. Tapi kalau ada orang, a few orang cakap benda sama, dia akan rasa, betul lah tu aku salah buat kan. Faham kan? Sebab ada ramai messenger datang kepada dia, memberi peringatan kepada dia. Mesti dia akan rasa something. Fair bagi Imran bagi contoh kan. Bila kita ada kawan-kawan kita join, dia mungkin dia join tu dia join je kan, tak cakap pun, tapi itu pun dah cukup sebenarnya. Dia menambah bilangan barisan-barisan orang yang baik. Setengah-setengah orang yang di luar sana dia tengok numbers. Dia tengok abang ni seorang je, tak yakin kan. Tapi tengok abang ni dekat dia ada abang ni, ada bantu, ada yang ni, ada cikgu, ada yang kerja ni. So kadang-kadang benda tu menambah yakin pada maklum kan. Sebab dia nampak dai tu bukannya bersorangan. Ada sebilangan orang yang bersama-sama dengan dia. So sebab itu bila kita berjaya mencederakan seorang sahaja lelaki yang lain, itu cukup baik sebab dia akan menambah kekuatan kepada force yang kita nak bawa kan. Terutama kita lah macam fair dekat UTP kan. Maybe tak perlu aim nak kena saya nak pastikan 300 orang ni ikut usrah. Tak, kita takkan mampu pun. But start small kan. Mungkin 2-3 orang yang bagus yang ada bersama kita. Tahun ni fail punya effort seorang, tapi tahun depan dah ada fail plus 3. Mesti dia punya impact lagi besar. Nak buat kerja mudah kan, boleh agih tugas. Okey, yang ni boleh tolong masak, yang ni boleh tolong drive kereta, yang ni tolong cari duit, yang ni tolong bercakap. So dia akan meringankan kerja kita dan kita boleh spread mesej tu lebih luas lah. So itu kelebihan. Yang ketiga, bila kita berjaya lah mencenderungkan seseorang itu kepada hidayah melalui usaha dakwah fadilah kita kan. So kita jangan tengok compare dengan ceramah. Memang nampak ceramah tu dia ramai tarik crowd kan. Tapi semalam kan Dr. Naf cerita kan, yang tu mungkin touch and go saja. Dia sekadar deliver message, deliver ilmu tu. Dia tak ada proses pembinaan dan seterusnya lah. So kita sabar. Target seorang pun cukup. Bukanlah abang cakap jangan buat lebih. Tapi kalau ada seorang itu je makhluk umur dekat Jerman, itu pun cukup pressure sebenarnya. Sebab itu dekat Jerman kan, nanti kita bawa balik Malaysia, kita menambah tenaga bilangan orang-orang yang faham dalam negara kita untuk bekerja di Malaysia pula suatu hari nanti insyaAllah. Okey. Poin yang berikutnya. Pasal 5 poin kan, ni poin keempat. 5 atau 6 poin, nanti kita akan habislah insyaAllah. Dia kata kat sini, dia kata Tariq dia kata hidayah sebenarnya, kenapa poin keempat kan pentingnya ataupun besarnya kesan bila hanya seorang lelaki walaupun seorang lelaki yang mendapat petunjuk tadi. Dia kata kerana hidayah satu bentuk daripada bentuk-bentuk kejayaan material, tetapi ia tidak berlaku dalam satu pertempuran penuh luka dan penat melampau dan bukan dengan pedang dan panah. Poin kat sini Syekh yang sebut bahawa orang tu dapat hidayah, itu satu bentuk kejayaan yang sebenarnya kejayaan material. Mungkin kita nampak hidayah ni adalah kejayaan yang berbentuk bukan material kan, pahala tak, sebenarnya dia ada juga kejayaan material. Sebab kita dapat satu orang lagi yang berjaya, kita cenderungkan dia berislam. Dan menariknya, kejayaan material dalam pertempuran ni, dia tak berlaku dalam satu pertempuran penuh luka. Dia buat perbandingan lah. Kalau kita nak ambil seorang daripada musuh kita, join kita kan, maybe kita kena bertempur lah dengan dia. Ugut dia ke, kan? Gertak dia ke. Tapi dakwah ni lain. Kita tak ugut. Kita tak gertak dia. Tak berlaku pertempuran penuh luka. Penat melampau. Tak berlaku pertumpahan darah. Bukan dengan pedang, bukan dengan panah. Tapi dengan dakwah fadilah. Itu satu bentuk kejayaan material. Bila seorang lagi, orang yang bukan kita kata pro-Islam lah, ataupun Muslim yang biasa, yang tak ada nak bekerja di Islam, tapi kita berjaya cenderungkan dia dapat hidayah dan dia bersama nak bekerja Islam, itu satu bentuk kejayaan material juga, di samping kejayaan-kejayaan berbentuk ganjaran-ganjaran tadi kan. Di samping dapat pahala, samping dapat ganjaran unta merah, tetapi itu juga satu bentuk kejayaan material, satu maddah yang
yang kita kena nampak lah dia seperti itu juga kan. Yang juga ada bagi value dekat dunia pada kita lah bila kita berjaya cenderungkan seorang. Dan poin yang kelima, rasa ni last kot, ke tak ada poin keenam ni. Apa mau'izah? Mau'izah dekat sini adalah nasihat lah. Ini adalah petikan surah An-Nahlu ayat 125 tak kalau silap kan. Di mana Syekh ni dia bawa ayat ini untuk support poin dia lah. Dia kata Allah Ta'ala berfirman ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dia kata dekat sini Allah Ta'ala suruh kita ni menyeru orang kan ud'u ila sabil kepada jalan Allah Ta'ala bukan dengan paksaan, bukan dengan gertakan, bukan dengan apa? Bayar duit ke kan? Tak ada kan? Kau aku bayar. Kalau kau ikut usul bayar apa? 1 juta. Orang kata tengah viral sekarang kan. Siapa support PM ni mungkin mendapat 1 juta. Mana-mana ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada PM ni ahli parlimen Tasik Gelugur lah yang kata. Wan Saiful Wanjan dia kata ahli-ahli parlimen PN Perikatan Nasional di offer paling sikit 1 juta untuk memberi sokongan terbuka kepada Perdana Menteri. Sampai tak tu kan orang terdesak. Kalau betul lah statement tu kan. Tapi dalam kes kita ni bukan macam tu. Kita tidak membeli orang, mencenderungkan orang dengan duit. Bukan dengan gertakan, bukan dengan paksaan. Bukan kalau tak ikut aku bunuh mak kau, tak ada. Tapi dia nak kata kat sini, kejayaan metode kita ni dapat melalui ud'u bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah. Iaitu nasihat-nasihat yang baik kan. Dan wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Syekh ni kan dalam buku tu dia cerita lah. Dia kata berjidal ni bukan sebahagian daripada ud'u. Sebab dia ada wa kat situ. Sebab bila wajadilhum tu macam cerita benda lain. Faham kan? Maksudnya ud'u ila rabbika ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah satu benda, wajadilhum billati ahsan satu benda lain. Nampak ke? Ayat ni macam separate. Satu ayat tentang ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah satu benda. Wajadilhum billati ahsan satu benda lain. Yang cerita kat sini berdebat dan berjidal ni adalah dua benda yang berbeza lah. Option yang lain kan. Option pertama adalah menyeru dengan hikmah dan juga dengan mau'izah hasanah. Yang kedua adalah berdebat dengan mereka. Wajadilhum ni yang berdebat lah. Ataupun berjidal. Jidal ni perdebatan. Billati ahsan. So, option pertama tu itu tadi. Menyeru dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Bukan nak kena bertengkar, saling berperang hujah. Kadang-kadang perang hujah ni pun tak berjaya. Sebab orang yang berperang hujah ni dah ada apa? They already dan nasihat-nasihat yang baik. Dan itu juga jika berjaya mencenderungkan seorang itu kepada Islam, kepada kebaikan, kepada hidayah, itu juga satu bentuk kejayaan material kan. Okey. Seterusnya, last tak pasti ya. Hopefully menjawab soalan Fail lah. Fail tanya soalan tu tadi mau'izah kan. Mau'izah tu nasihat lah. Okey, kata yang kelima. Yang kelima lah kenapa kita bersungguh-sungguh kan nak apply apa kita belajar, nak berkongsi dengan kawan-kawan, dengan rakan-rakan kita. Dia kata sesungguhnya kan man yahdiyallahu ala bidik ayyuha biyadaika ayyuhad da'iyah innama huwa libintun. Okey, kata kat sini sesungguhnya orang yang memperoleh cahaya hidayah melalui tanganmu wahai para dai, sesungguhnya ia merupakan satu binaan Islam dari runtuhan binaan jahiliah. Masya-Allah. Dia kata kat sini bila kita berjaya cenderungkan seorang kan, kita telah meruntuhkan satu bata jahiliah dan kita letak batu dekat Islam. Dan kita telah menambahlah kekuatan Islam tu. Dan kita melompongkan satu kelompong pada kekuatan jahiliah tu. Sebab orang manusia ni sama ada dia bersama Islam, dia memberikan sumbangan daripada Islam ataupun dia tak bersama Islam, dia pada sama jahiliah mungkin kan. Katalah kita berjaya kawan kita seorang ni kan. Dia pandai edit video kan.
Tapi dia bukan katalah dia Islam tapi dia tak adalah fikrah yang nak dakwah tu kan. Kita kata macam tu Tapi dia buat video cantik, post kat story random lah pasal percintaan ke movie ke apa kan. Kan dia pakar. So dia tu tanpa sedang mencenderungkan orang pada mesej dia bawa lah. Cinta lah kan. Kalau mesej bisnes lah. Kalau mesej dia bawa tu duit lah. Kita kata itu macam mesej jahiliah kan. Kata kita ambil dia. Kita berjaya nasihat dia, santuni dia, DF dia, cenderungkan dia pada Islam untuk beramal dengan Al-Quran, menjadi pendakwah. Dia pun macam best lah, nak jadi macam kau lah. Dia pun gunalah kepakaran dia tu buat video-video yang boleh mencenderungkan orang pada Islam. So kita telah meruntuhkan satu binaan jahiliah dan menambah binaan tu pada Islam. Sebab setiap manusia tu ada logam kan. An-nasu ma'adin. Back tu hadis kita belajar sama. So logam tu daripada dia duk supply dekat Israel, kita ambil supply dekat Palestin kan. Satu tu cukup berharga. Itu baru seorang. Dan mungkin pada seorang tu ada banyak kepakaran. Terutama orang yang belajar overseas ni kan. Macam-macam kepakaran lah. Cerdiknya, scholarshipnya kan. Kalau tak sumbang duit dekat benda-benda baik Islam ke apa, mungkin sumbang duit dekat mana? Dia marah tu. Gila ambil gambar dengan artis ke, masuk stadium ke kan. Beli telefon baru, tukar telefon, tukar kasut. Bukanlah kita kata benda tu jahiliah, tapi jahiliah jugalah kan. Sebab macam tak ada motif sangat lah kalau tukar kasut, tukar, kecuali ada sebab-sebab yang khusus lah. Kasut berlubang ke apa kan. Kalau just for lifestyle sendiri, individual, dia tak ada value lah sangat kan. So, itulah nak sampaikan mesej ni lah. Bila kita cenderungkan seorang tu, kita telah meruntuhkan binaan jahiliah. Kan, syaitan menangis, kata Syekh ni, di Mekah tu. Bila seorang lelaki musyrik masuk Islam, syaitan seolah menangis. Sebab dia dah hilang seorang lagi, dia punya tentera kan. Join tentera Muhammad SAW. So, every single of us matters. Really, really matters. Human capital matters. Satu tu letak dekat Islam, macam-macam benda kita boleh buat dia kan. Mungkin dia tak pandai nak bercakap, tak apa. Maybe dia boleh tolong bawa kereta. Dia boleh tolong share poster, design poster. Itu dah mudahkan kerja kita. So kita telah tambah binaan Islam tu lah. Supaya lebih strong dan lebih kuat kan. Dengan walaupun seorang. Ini kita cerita tentang seorang sebab dakwah Fadiyah. Tapi sebenarnya kita bukan nak buat seorang. Kita nak buat semaksimum mungkin mengikut kemampuan kita kan. Tapi kalau seorang sekalipun dalam keadaan kita yang limited tu, itu pun banyak dia punya impak dia kan. Kesian Fair, dia ada masalah internet ni. Rasanya ada record rasanya kan. Tak apa. Okay last ke? Ada slide lagi lepas ni? Imran. Ke ni last lah? Ni last. Okay lah. InsyaAllah. Itulah sedikit sebagai menambah, bukanlah menambah perisa tapi memberi kita perspektif yang lain, melihat dakwah Fadiyah ni bukan sekadar kita tak nak kita belajar terlalu teknikal kan, marhalah-marhalahnya. Betul itu step-stepnya, tapi benda lebih utama sebelum kita bekerja ni, kita nak ada satu motivasi, kita nak satu something yang push kita nak buat benda ni kan. So hadis tadi dan 5 poin yang Syekh tu ceritakan sepatutnya cukup lah menggerakkan kita. Kita nak kejar kan semua kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah SWT. Kelebihan pahalanya, kelebihan menyelamatkan orangnya, mendapatkan kejayaan material, menambah kekuatan da'i dan meruntuhkan binaan jahiliah dan menambah batu-bata itu pada Islam. Walaupun hanya seorang kan. Sebab manusia ni, seorang tu dia sebenarnya sangat berharga. Sampai Al-Quran kata, kalau kamu qatilan, macam mana ayat tu? Naim surah Al-Maidah tu, qatalan nas jami'an wa ahyan nas jami'an. Lebih kurang macam tu lah kan. Kalau kamu membunuh seorang manusia, seolah kamu ni membunuh qatalan nas jami'an, membunuh seluruh manusia. Maknanya very valuable. Seorang tu macam semua, dan membunuh seorang manusia sama seperti membunuh seluruh manusia.
menghidupkan seorang manusia sama seperti menjaga nyawa seluruh manusia. Sebab very berharga, kan? Kita adalah ciptaan yang paling kompleks, yang ahsanut taqwim. Jadi setiap daripada kita ni ada nilai lah dari Islam. Kawan-kawan kita yang kita nampak macam, ish, ada potensi ke dia ni kan? Cakap carut, pakai baju macam ni. Tak, dia ada sebenarnya. Dia ada kelebihan dia. Dia ada sumbangan daripada Islam. Hanya perlu kita think sikit je. Jangan kita hilang putus asa sebab nampak dia macam dari luaran ni not practicing Muslim. Macam Dr. cakap semalam kan, kalau kita ada ramai pool, kita boleh memilih cari yang lebih mudah nak kita ubah kan. Tapi kalau kita ada limited pool, kita boleh pilih lah. Kalau dekat Mansburg ke Welham kan, yang dah untuk menyantuni kawan belajar. Dan kalau kita boleh usaha lebih pada area tu, mungkin boleh kan. Tak tahu lah macam mana, abang tak ada pengalaman duduk kat overseas, tapi maybe boleh fikir macam mana kita nak gunakan kemampuan kita di Jerman tu, yang ada 4-5 orang ni kan yang faham ni, boleh buat something bersama-sama lah untuk memberi impak kepada komuniti lain di Jerman seluruhnya lah, bukan saja di tempat kita masing-masing. Nak buat tilawah Ramadan ke, Jerman punya tilawah kan Ramadan contohnya kan. Mungkin ada orang sebenarnya dia masa kat Malaysia dulu bulan puasa dia join kan tilawah Quran di masjid di bulan Malaysia. Tapi bila pergi Jerman dia tak ada dalam benda tu. Sebab tak ada komuniti yang boleh support dia kan. Katalah bila kita offer benda tu online contoh kan, dia nak join sebenarnya. Tapi kita tak pernah nak offer kan yang boleh cover seluruh Jerman. Sebenarnya kita cuba je. Walaupun kita rasa ni online macam nak follow up, tak apa, itu fikir kemudian. Kita try dulu kan. Kalau kita nak keluar boleh. Kita nak try lah. Selalu pergi Uruguay lah, Hungary lah. Saja Imran okey. Hungary. Maybe bukan nak kan, tapi kita pergi travel. Kalau ada sama kawan yang travel tu ataupun survey tempat tu, mungkin berkenalan dengan orang kat situ, establish connection dan mungkin ke arah nak men-DF mereka kan, menyantuni mereka. Mereka ni juga boleh bekerja untuk Islam. Kita bukanlah nak kata DF apa yang kita belajar semalam hari ni, bukanlah maksudnya kita cari orang non-Muslim kan dan Islamkan mereka, tak. Kita sebenarnya nak cari orang Islam lah yang lebih utama dan menjadikan mereka tu kepada Islam. Maksudnya bukanlah kita nak suruh dia masuk Islam, dia dah Islam lah, tapi kita suruh dia jadi practicing Muslim lah, yang memahami hidup dia, dia menyebarkan lagi Islam, mesej Islam tu di peribadi dia belajar, family dia dan seterusnya kan. Sebab nak menambah bilangan orang yang faham dan beramal dengan Islam itu sendiri. Which ramai lagi lah pelajar-pelajar Muslim yang Malaysian ni, mereka lah good students yang berhati, tapi maybe mereka ni ada apa yang kita ada lagi lah buat masa ni kan. Tapi mereka ni lah bagus, sekolah-sekolah yang jauh daripada parents kan. Kalau dekat Malaysia ni weekend je lari balik rumah kan. Kalau di KM lah kan, nak buat ni sikit, mak ajak balik lah, ajak barbecue lah, jaga adik. Dekat Jerman tak ada alasan tu. Tak ada kita ajak kawan, mak aku ajak balik weekend ni. Ada kot, ada ke? Tak ada kot. Ada kawan yang balik weekend ni balik rumah. Asyik lah kalau ada kan. Itu maybe dia anak Tok Mahathir ke. Ataupun cucu Taib Mahmud kan, almarhum. Nah, kita ni tak pasti, tapi secara umumnya ada free kan. Free and easy. Sebanyak benda boleh buat lah. Mungkin kita kena brainstorm, kena duduk borak dengan orang yang pernah tinggal sana, apa yang lagi boleh dicuba jaya kan. Ada banyak mad'u, ramai, ada 30 juta minus seorang tu yang fail. Kalau fail, kawan tu dia macam decline fail punya ajakan. Tapi fail ada 30 juta mad'u minus seorang, sebab minus orang tu seorang kan. So, ada lagi 29 juta, 90,000, 99. Mana ramai lagi lah sebenarnya orang yang kita boleh try untuk ajak mereka bersama dengan
Islam, surrender, serve Islam ni kan, memahami hidup, memahami Al-Quran dan sebagainya. Allah alam, rasanya itu saja untuk hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan